indikator ni. Okay, dan cari moving average. Moving average. Okay, yang ni. So by default dia akan buat 9 hari. So let's say kita ambil contoh moving average yang 20 contoh. So moving average 20 hari. Tukar kat sini. Tukar kat sini 9 hari gantikan dengan 20 hari. Bolehlah tukar warnanya, terpulang dekat anda. Klik dekat style ni, tukar warna. Katalah kita ambil je warna ni, tapi saya nak okay, tak apa, guna warna yang sama je. Okay, tak apa, contoh. Okay, so maksudnya kalau lah dia kata macam contoh ni, waktu kat sini kan, so maknanya saham ni kat bawah MA20 ni, waktu kat sini, beli kat sini. Beli kat sini. Lepas tu selagi di atas ni relax. Bila dia cross kat bawah ni, jual pula. Maknanya beli kat sini, jual kat sini. Cross balik, beli balik. Cross, jual. Tapi isu technical analysis ni adalah mana-mana strategi dia waktu ni menjadikan betul lah, beli kat sini, jual kat sini, untung Tapi bila sampai dia tengah sideway, ini macam hilang akal. Beli, jual balik. Beli, jual balik. Beli balik. Pening Tapi masa ni dia convincing lah. Maknanya kalau ikut teori tu, kita beli kat sini, selagi dia di atas MA20 tak payah buat apa-apa. Bila dia cross, ni hampir cross, tak cross lagi. Bila cross kat sini, ini adalah antara signal yang buy juga. So MA tu mudah, very simple untuk kita faham. Okay, dari segi penggunaannya. So kalau tanya soalan saya, untuk menjawab soalan ni, antara TAFA mana yang paling senang nak master, pandangan saya adalah TA. Kalau kita compare dari antara dua tu Orang lain mungkin ada pandangan yang sedikit berbeza. Okey, bagaimana nak dapatkan akses screener premium iSaham? Okey, mungkin ada yang tengok screener-screener yang Simple Uptrend Plus lah, BTST lah, Premium je ni, macam mana nak dapat akses ni? Okay, Premium Screener di iSaham. So nak tahu, anda boleh klik pergi ke bawah, scroll ke bawah sekali. Scroll bawah sekali. Okay, tengok di ruangan service. Tengok di ruangan services ni. Tengok ruangan services, ada iSaham Premium. Ada iSaham Premium kan? Okay, klik di sini. So adalah senarai harga untuk Premium Screener iSaham, which is kalau anda nak langgan setahun RM399, 6 bulan RM269. Tapi kalau ada orang kata free, free memang percuma kita memang bagi percuma, tapi ada syarat sikit. Syarat dia kena buka akaun CDS bersama dengan iSaham. Sebab iSaham, kita punya CEO Tuan Anas merupakan remiser kepada Melaka Securities ataupun M Plus Online. Jadi siapa-siapa yang buka akaun CDS dengan dia belanja screener premium iSaham ni dengan percuma. Syarat dia adalah satu, buka akaun, lepas tu trade lah guna CDS account tu. Syarat dia untuk maintain premium tu adalah mudah je. Sebulan at least 2 bulan at least satu trade. Tu je, minimum satu transaksi untuk setiap 2 bulan dah boleh dapat akses premium. Kalau anda buka CDS dekat orang lain, M Plus dengan remiser lain, sama je, dapat je platform. Yang ni sama je, fees dia sama, semua exactly the same. Tapi yang ini kita bagi dedak sikit, kita bagi goodie sikit, kita bagi value add. Anda boleh dapat premium screener percuma. Jadi klik kat sini je nanti So isaham.my, buka akaun kat sini, isaham.my/CDS. Make sure buka. So kalau contoh, tapi saya dah buka CDS dengan RHB hari tu, boleh tak? Boleh. Klik kat sini. Sebab soalan dia ada, adakah anda mempunyai akaun CDS dengan M Plus sebelum ni? Contoh, alamak, hari tu dah buka M Plus kat tempat lain. Macam mana anda klik kat sini, PM tepi. Kita bincang lah, tengok apa alternatif yang kita boleh buat. Tapi kalau belum ada akaun CDS M Plus lagi, klik kat sini, klik seterusnya. Isi saja maklumat anda, isi. Lepas tu next, isi semua maklumat, jawab semua soalan, submit, dan tim kita akan hubungilah melalui email dalam tempoh 24 jam hari bekerja untuk langkah yang seterusnya membuka akaun CDS. Cuma buka akaun CDS ambil masa lama sekarang terutama nak buka akaun CDS dengan M Plus ni lah. M Plus ni adalah antara yang terbaik. Tu contoh dia. Jadi ramai orang nak buka CDS dengan M Plus. Okay, tu jawapannya. Percuma je guys. Tak ada trik. Trik dia trade sekali dalam masa 2 bulan. Tu je. Okay, Fakrul, 3 nasihat paling bernilai untuk newbie sebelum masuk pasaran saham. Wah, okay, ni boleh buat kata-kata hikmah Okay, saya 3 nasihat paling bernilai sebelum masuk. Okay, saya nanti kalau saya petik kata-kata saya, orang tak nak dengar sebab Isudin
Inilah kata-kata Sudin sebenarnya. Apa benda? Siapa Sudin tu? Okay, kita petik kata-kata orang yang prominent. Ni kata-kata daripada Warren Buffett. Kata-kata dia. Dia kata rules. Dia kata dia tak 3, dia bagi 2. Dia kata dua rules. Dua rules yang anda perlu ingat dan follow sebelum melabur dalam saham. Rules yang pertama. Kejap dah. Terpadam pula. Okay, rules yang pertama. Oh, ini tak ada recording Sorry, tak ada recording Kalau kita tak ada recording. Ni siapa yang datang lambat tu tak dapat. So kena tak ada recording. Sesi di webinar Asas iSaham ni, apa-apa yang berlaku tak ada recording jadi kena hadir. Okay, apa tadi soalan? Okay, Warren Buffett dia kata dua rules of investing oleh Warren Buffett. 2 rules of investing. Rules yang pertama, never lose money. Kita bahasa Melayu je lah Kita bahasa Melayu kan. Kita bahasa Melayu dengan dia. Tak payah bahasa Inggeris sangat. Jangan hilang duit. Tu yang pertama. Jangan hilang duit. Rules yang kedua, jangan lupa rules nombor 1. Itu je rules dia. Sebab tu disebabkan rules inilah ada kaedah-kaedah dia memilih saham. Dia biasanya Warren Buffett ni masa awal dulu dia cari saham-saham yang under value. Dia kaji tengok bisnes tu boleh grow lagi ke tak. So dia beli. Sebab apa? Sebab dia tak nak duit dia hilang. Jadi dia cari saham-saham yang dekat-dekat dengan lantai yang dia tapi itulah kajian dia susah sikit lah. Itu adalah kaedah dia. Okay, cuma macam mana kita nak aplikasikan dengan, sebab Warren Buffett ni dia tak ikut technical. Dia memang tak ikut technical. Dia memang betul-betul investor. Tapi kalau kita ambil prinsip dia dalam kita nak aplikasikan prinsip jangan hilang duit ni dalam technical analysis, macam mana? Itu yang kita belajar tu. Satu, kita bila nak beli, dia ada beberapa kaedah. Teknik entry tu ada beberapa kaedah. Satu, kita cari saham yang uptrend. Itu satu kan. Sebab apa? Kita percaya trend ni akan continue. Okay, satu. Ni niat kita mencari saham yang uptrend ni untuk ni lah. Kalau saham yang downtrend, takut kita makin rugi. So tujuannya adalah kita tu. Itu adalah maknanya kita nak aplikasikan prinsip yang sama. Satu, cari saham yang uptrend. Dan yang kedua, bila nak entry, janganlah entry di pucuk. Janganlah entry di pucuk. Sebab tu saya selalu encourage untuk entry di mana? Entry berhampiran dengan support. Entry dekat-dekat dengan sini. Supaya apa? Supaya mengurangkan risiko kita. So bila buy on dip, deep buy. Masa di close ni buy. Masa kat sini baru kita nak entry. Supaya apa? Supaya mengurangkan risiko dia. Lepas tu kita jagalah cut loss. Tu rule yang tulis lah Tulis. Okay. Satu, kita modify sikit. Satu, cari saham uptrend. Okay. Yang kedua, entry berhampiran dengan support. Okay. Lepas tu, yang ketiga, kalau tak menjadi cut loss. Itu je. Follow ni je. Tapi yang ini pun walaupun kita cakap berulang-ulang, saya tak cakap orang lain saya cakap saya sendiri. Saya pun mengalami fasa yang sama. Dah belajar dah. Kena cut loss. Tapi kadang-kadang degil. Tapi mana tahu dia nak balik. Mana tahu. Lepas tu alamak, rugi banyak lah. Aduh, menyesal tak kalau. Tapi at least yang penting kita tahu. Okay. At least kita learn something. Sebab tu rules Warren Buffett kata yang penting kita jangan hilang duit. Okay. So ini adalah cara untuk kita buat. So maknanya kalau kita tukar dalam konteks yang berbeza sedikit, maknanya sebab tu kita ada trading plan lah. Sebelum beli tu kita ada trading plan. Ada entry price berapa, yang ni kita dah tahu dah. Kalau tak menjadi, kita tengok support berapa, dah tahu dah nak cut loss dekat mana. So itu kalau tanya saya rasa inilah yang paling penting lah. Bukan untuk newbie sahaja, tetapi untuk sesiapa-siapa saja pun, kalau boleh aplikasikan ni, insyaAllah lah kita lama dalam pasaran saham ni. Okay, seterusnya, right? Kalau buka CDS dengan iSaham, tadi dia dah buka CDS lah, ada support group tak? Okay, support group okay. Yang ni saya transparent. Sebab di industri bila kita engage dengan mana-mana remiser, satu broker ada banyak, lepas tu ada remiser pun ada banyak. Jadi memang banyak, bila ada banyak ni dia kompetitif tau. Banyak yang memberikan
kelebihan-kelebihan tertentu. So macam di iSaham, kita memang, to be honest, client base kita memang ramai. To be honest memang ramai. Jadi kalau nak bandingkan contoh, kadang-kadang kita pergi dekat remiser yang tak berapa nak popular kan. So mungkin ada kelebihan dari segi boleh tertarik dengan dia. Oh ni remiser saya ni, kata siapa free klien-klien saya, jom kita tertarik. Sebab dia klien dia ada 10 orang contoh. So kita akan dapat kelebihan yang seperti itu. Tapi macam di iSaham, tak adalah kelebihan yang seperti itu. Kalau nak tanya soalan-soalan pun, sebab tu kita tweak dengan kita ada support group lah. Jadi kalau nak jawapan yang macam cepat, berkaitan dengan soalan-soalan berkaitan dengan account ke, berkaitan dengan saham ke, strategi saham ke, so memang iSaham, Anas dia dah sediakan support group untuk kita tanya. Iaitu bila kita buka account je nanti, account dah siap je, kita akan dimasukkan ke dalam support kita melalui Telegram. Jadi bolehlah start install Telegram. So saya tunjukkan ada 2 group iSaham. Okay, ada 2 group iSaham. Satu iSaham Starter. Ini nak tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan yang basic lah. Yang basic, contoh-contoh soalannya apa? Soalannya apa ni? Tumpang tanya, kalau queue tu tapi nak cancel, boleh tak cancel sekarang? Ke tunggu ni? So soalan yang macam tu, so boleh tanya di sini. So ini seolah-olah kita sediakan. Jadi ada ramai dekat dalam ni yang boleh bantu kita jawab lah. Ini antara jawapan yang paling cepat lah kita dapat respons. Kemudian ada grup iSaham X. Yang ini kalau nak tanya soalan-soalan berkaitan dengan saham. So ada perbincangan strategi-strategi saham. Macam mana ni kata, kalau nak cepat tengok best buy. Ni adalah, hari ni banyak lah dalam grup tu bincangkan pasal strategi intraday lah, apa semua dan sebagainya, berkongsi maklumat. So ada 2. Inilah di support group yang kita sediakan. Kalau nak PM boleh tak? Adalah, memang ada channel yang direct, iaitu iSaham Support. Tapi sebab overwhelming punya soalan, memang respons dia memang agak lambat. Kita mengaku, kita akui. Kita still try to improve, tapi mencari jalan sebab soalannya terlalu banyak lah orang tanya. Jadi kalau nak cepat, tanya dekat dalam grup. So ini adalah support yang iSaham berikan. Kita transparent sahaja. Kita transparent ya. Kalau nak call boleh tak? Call memang kita tak jawab. To be honest memang kita tak jawab. Sebab nak reply tu pun ambil masa 2 hari tu reply semua orang. Jadi kalau ada yang call tu maknanya dia macam potong queue orang yang dah tanya lebih awal. Jadi setakat ni kita masih mencari mekanisme yang terbaik lah untuk itu. So mungkin soon ada. So sama-samalah kita doakan lancar perancangan kita yang macam tu. For now kita ada support group dari segi Telegram group. Ada yang agak cepat 2 group, Telegram iSaham Starter dan iSaham X. Dan kalau nak PM boleh juga, tapi respons dia memang kena terimalah agak lambat setakat ni. Alright. Berapa lamakah peserta akan dikekalkan dalam grup yang akan mengambil package berbayar kelas iSaham? Okey, iSaham kita ada kelas-kelas yang berbayar. Macam yang anda datang sekarang ni adalah kelas yang percuma. Kita ada kelas Technical Advance, Fundamental Advance, Tutorial Screener, IPO, e-learning. So yang itu memang berbayar, tapi pun kita buat secara online dalam Facebook group. Yang kelas-kelas berbayar ni ada rakaman. Jadi kalau contoh, alamak busy lah waktu kelas tu, tak apa, boleh tengok kemudian. Dan anda akan kekal. Soalan ni, berapa lama saya kekal dalam grup tu? Kita sebenarnya baru enroll, baru saja start kita punya kelas secara online ni. Dulu kita buat kelas secara physical, offline sebab PKP. Kita start kelas secara online dan kita, siapa-siapa yang join masa start bulan 4 kot bulan 4 tu kita start. Yang join waktu tu, sampai sekarang kita tak remove lagi lah dalam grup tu. Maknanya kita pun masih lagi mencari, belum ada satu policy lagi berapa lama kita kekalkan dalam grup tu. Setakat ni kita plan yang dah ada join tu kita kekalkan sampai hujung tahun ni lah. Tapi mungkin kita tengah nak buat term and condition. Kemungkinan kita akan bagi masa yang agak reasonable. So anda boleh ulang-ulang, mungkin saya tak janji mungkin ada perubahan, tapi setakat ni mungkin dalam masa 3 bulan macam tu. So maknanya kalau anda bayar, boleh ulang-ulang lagi untuk belajar selama dalam tempoh 3 bulan. Yang ni saya tak confirm, tapi kemungkinan besar lebih kurang macam tu lah range dia. Kita akan bagi satu tempoh yang agak munasabah. Tak adalah lepas dah datang, dah bayar, sehari je boleh tengok. Kita tak macam tu. Alright. Bolehkah support dan resistance yang ditentukan dengan menggunakan volume boleh dibuat secara manual pengiraan? Oh, ni pelik Dah ada yang mudah, nak yang sukar pula Mungkin refer pada ni Contoh saham ni,
Katalah dia refer pada ni, support dan resistance ni, melalui yang menggunakan volume ni. Soalan dia adalah, boleh tak support dan ni support dan resistance menggunakan volume ni dibuat secara manual pengiraan. Oh, ramai yang nak kira. Satu soalan dia saya pun tak tahu kenapa anda nak kira, benda dah ada kat sini tapi saya pun tak faham nak kira kiralah volume kat bawah ni. Kiralah volume kat bawah ni saya pun tak tahulah nak macam mana tapi jawapannya dah ada kat sini. So kena faham idea of support dan resistance menggunakan volume ni adalah kita yakin contoh pada harga 52 sen setengah ni. Okey, dalam kes ni memang inilah paras support dan resistance dia, sebab memang 188.9 juta volume yang berlaku di sini. Jadi ni memang betul-betul ngam-ngam dekat atas support sekarang ni. Kalau support ni bocor, ada satu support yang tengok pada harga 52 sen, ada transaksi 60.8 juta kat situ. Kemudian seterusnya, tapi tak kuat sangat. Sebab tu yang kita hijaukan adalah yang volume yang agak tinggi. Yang paling tinggi lah, yang the next highest volume. Price yang banyak transaksi yang sangat tinggi berlaku pada harga tersebut. Contoh Denko ni 134.3 juta volume yang berlaku pada paras ni. Jadi kalau nak kira tu, saya tak tahu nak kira apa kalau seakan nak kira mungkin risk reward lah kot kalau soalan tu mungkin let's say harga ni sekarang kat sini 52 sen setengah. Kalau dia tak menjadi, dia cut loss, katalah dia ambil yang ni 51 setengah. Jadi dia risikokan berapa? Risikokan 1 sen. Tapi kalau menjadi, resistance dia 55 sen. Jadi kalau nak kira potential reward dengan risiko, yang tu okey lah. Maknanya dalam kes ni, okey ni macam berbaloi untuk saya masuk. Sebab kalau tak menjadi pun saya rugi sikit, tapi kalau menjadi, masuk. So itu risk reward punya calculation. Mungkin itulah saya pun tak pasti. Kalau nak kira tu saya cakap ya okey. Boleh, jawapannya boleh. You can do that. Alright, seterusnya, adakah trading plan untuk short term? Adakah trading plan ni untuk short term je? Kalau berbeza, mohon tunjukkan trading plan untuk saham long term dan mid term. Okey, trading plan yang kita belajar tu kan, contoh kita kata kita tengok chart, tengok the next tengok sekejap ni. Kita tengok chart kan, tengok chart, katalah kat sini. Kita tengok next support dia dekat mana, dan kita tentukan dia punya entry point. Yang kita belajar semalam kan. So adakah benda ni untuk short term je? Jawapannya tidak Short term ke, mid term ke, kita gunakan trading plan yang sama. Yang berbezanya apa? Yang berbeza adalah time frame. Yang berbeza adalah time frame. Contoh dan screener kita pakai lah. Contoh, kalau kita pakai yang apa ni? Yang screener macam katalah simple uptrend ataupun higher high, higher low. So contoh apa contoh, okey, contoh macam ni tadi. Yang ni kan. Contoh ini kan. Ini untuk intraday tau. Ini untuk intraday. Tapi intraday trading plan ni masih sama. Contoh bila kita nak masuk, bila saham kat sini nak masuk, masuklah dekat intraday support. Waktu kat sini support sini. Lepas tu boleh set target price tu, tengoklah sejauh mana dia boleh pergi. Bila dia start U-turn tu, kita boleh jual dekat situ. So yang ni kita punya TP lah. Cuma TP tak nampak lah resistance sebelum ni. Tapi kalau harga yang ada dekat sini, okey, contoh dekat sini kita masuk dekat area ni, nampak macam bentuk support je, kita pun masuk. So kita TP kat sini, katakan try nak sampai TP, tak capai. Kita cut loss, tak cut loss lagi. Break kat sini, okey, katalah kita set TP kat sini, kita boleh target price dekat area sini sebab ini adalah resistance. Sama saja. Tapi kalau kita yang macam mid term, teknik yang sama, cuma kita tengok chart yang beza. Katalah kita tengok strategi ni apa ni? Ni saham apa? Okay, MA20 ni. Let's say MA20 ni macam mid term jugalah okay lah, katalah ambil Danko ni contoh. Jadi kita entry. Yang ini kita tengok time period yang berbeza, time frame yang berbeza. Tadi time frame 1 hari, jadi chart dia setiap 1 minit. Satu pergerakan harga tu 1 minit, 1 minit, 1 minit, 1 minit. Yang ini kita tengok dalam tempoh berapa lama ni. Ini beberapa bulan punya time frame. Kita tengok beberapa bulan punya time frame. Dan kita tengok candle ni adalah daily. Tapi itu saja yang membezakan. Itu saja yang berbeza. Cara dia masih lagi tengok dekat-dekat support, masih lagi boleh jadikan resistance sebagai kita punya target price, masih lagi sama. Yang beza adalah chart yang kita pakai, time frame dia,
dan tempoh mana period yang kita tengok. Itu yang membezakan sama ada strategi short term, super short term, mid term dan sebagainya. So entry trading plan masih lagi sama. Jadi dia universal. Universal, boleh diguna pakai. Okay. Alright. Adakah iSaham ada sediakan package belajar saham yang lengkap tak? Okey, kita ada kelas kita ada memang iSaham, kita ada sediakan kelas. Walaupun semalam memang saya dah bagi tahu dah, okey, kelas asas ni sebenarnya dah cukup dah. Dah boleh trade dah boleh dah. Tapi ada orang yang macam saya tak yakin lagi lah, saya nak belajar lebih lagi dah. Nak belajar lah teknik-teknik yang lagi lain-lain sikit. Ada kita sediakan So ini saya cerita sikit lah iSaham kita punya filosofi. Kita nak membuat investment ni better untuk semua orang dengan menyediakan satu software yang revolutionary lah. Software iSaham tu di tangan semua orang. Sebab tu kita try as much as possible nak memberikan dia secara percuma. Tapi of course lah, kenalah ada it's still a business lah. Macam orang panggil macam apa macam apa macam bukan, kita still a business entity, tapi kita cuba nak mencari mekanisme supaya untuk pengguna ni semurah ataupun sepercuma yang boleh. So atas sebab tu we decided untuk Anas decided untuk jadi remiser. So which anda still kalau nak trade mesti kena bayar brokerage fee. Kalau buka kat mana-mana pun sama. Cuma kalau buka dengan dia, so you don't have to pay. Dia boleh bagi screener iSaham ni percuma untuk semua orang. So itu yang kita punya sebab filosofi iSaham adalah seperti itu. Dan di samping itu kita nak juga membuatkan investment education ni accessible kepada semua orang. Sebab itulah kita try as much as possible merakyatkanlah kelas-kelas saham ni. Sebab kalau mungkinlah ada yang pernah survey-survey ke, dengar-dengar iklan ke, macam bila kelas saham ni memang ribu-ribu lah, tak ada yang percuma tak ada yang murah-murah lah, memang ribu-ribu. Jadi kita ni baru nak belajar, belum tentu lagi nak minat ke tak minat, nak terus-terus nak pump 5,000, 6,000, 7,000 tu kan kalau tak menjadi pening kepala kan. So kita cuba untuk mencari alternatif. Sebab tu kelas asas tu memang kita try tu dapat sponsorship lah. Itu pun kalau kena bayar pun kelas asas tu hanya RM39 dan kita percuma dengan dia juga dengan kita bekerjasama dengan Bursa Malaysia Eye. Dan kita ada juga kelas-kelas advance yang kita buat dengan harga yang masuk akal yang tak masuk akal sebenarnya sebab terlalu murah. Okey, ini adalah laluan ni. Okey, anda dah lulus lah ni. Maknanya dah pergi webinar asas iSaham. Ini kalau nak belajar lebih lagi, boleh. Ini adalah antara roadmap dia lah ataupun laluan dia. Sama ada kita nak boleh belajar technical analysis, ni laluan dia. So ada satu kelas yang kita buat technical analysis level 1. Contoh hari ni ada kelas dia tadi daripada 10.30 pagi sampai pukul 4 petang. So itulah kelas technical analysis level 1. Maknanya belajar lagi apa? Belajar tentang tentukan support, resistance, tengok candlestick, mengenali candlestick chart tu apa, higher high, higher low tu macam mana, apa open, high, low, close. Semua tu kita belajar dekat dalam technical analysis level 1. Sehari ajar benda tu je. Semalam kita belajar sekejap je kan, dalam 1 jam kot lebih kurang kita sentuh tentang technical analysis. So ada juga topik-topik technical analysis yang advance seperti kejap lagi tengok syllabus kejap lagi tengok syllabus Yang ini kita asing-asingkan. So maknanya ada 34 sesi yang berbeza mengikut topik-topik yang beza. So kalau kita belajar terus satu hari, dulu kita buat sehari, dulu kita buat 2 hari, dulu kita buat 1 hari advance, belajarlah semua yang advance. Lalas keluar tu mungkin ramai yang berasak kepala kan, alamak apa yang aku belajar tadi banyak sangat. Ada orang yang boleh tangkap, ada orang tak boleh tangkap. Jadi kita tukar method sikit, kita asing-asingkan supaya lebih faham lah setiap satu. Dan kita ada juga tutorial screener iSaham Advance, iaitu macam mana nak tengok screener-screener yang banyak ni. So kita tengok, kalau long term nak tengok yang mana, mid term tengok yang mana, short term tengok yang mana. So ada satu yang kita bedah siasat lah, screener-screener yang ada di iSaham ni. Itu ada kelas tutorial screener. Cuma kenapa kita letak di sini, sebab kita galakkan kalau nak pergi tutorial screener ni, at least anda tahu technical yang advance ni. Sebab dalam tutorial tu kita tak ajarlah teori, kita ajar menggunakan screener terus. Tapi kalau macam baru nak belajar, kita tengok contoh, tengok screener ni, kita ajar screener chart pattern katakan, rounding bottom. Kita menanya, rounding bottom tu apa Ini bukan kelas dia. Kelas tutorial tu nak terus guna saja.
Kalau nak belajar rounding bottom tu apa semua tu dalam kelas yang ini technical analysis advanced tu. Dan kita ada juga laluan fundamental analysis level 1. Yang ini kita belajar apa? Belajar macam mana nak baca annual report, macam mana nak tengok yang kita punya financial ratio yang banyak-banyak tu. Contoh financial ratio yang banyak-banyak tu kan. Yang ini area ni apa maksud ni? Trailing PE ni apa? Formula dia apa? Apa merah ni kenapa merah? Mana yang bagus? Yang itu kita belajar dalam dalam fundamental analysis level 1. Kita belajar semua ni. So yang itu. Dan ada juga fundamental analysis yang advance, iaitu ini element of predictive. Contoh kita tengok sektor, kita bedah siasat sektor tersebut. Kita pernah review beberapa sektor yang kita pernah review semiconductor kita review, glove pun kita glove kita tak review mendalam lagi lah gold sektor kita review, lumber sektor yang balak pun kita review. So itu adalah fundamental analysis yang advance. Dan kita bedah masuk kepada syarikat, kita buat predictive. Vaksin kita ada review, sama ada the potential upside of the company. Maknanya kalau dia macam ni, berapa agaknya anggaran revenue yang syarikat tu akan naik, berapa anggaran profit yang akan dapat. Jadi daripada situ kita boleh buat valuation, future value of syarikat tersebut. So dalam konteks fundamental, ini advance, ada dalam sini, termasuk dengan e-learning. So ini sesi yang berbeza. Dan ada juga satu kelas mastery of IPO lah. Semalam memang kita tak sentuh IPO secara mendalam, sebab IPO ni bukan senang nak dapat. So adalah kita pun berdasarkan kita punya pengalaman dan kita punya kajian, kita ada beberapa rahsia ataupun tips and tricks lah nak meninggikan peluang kita nak mendapatkan IPO. Tak kisahlah melalui MITI ataupun melalui cara e-banking, nak optimumkan duit kita daripada kita nak membazir duit booking banyak-banyak, tiba-tiba tak dapat juga. Dia kita kongsikan rahsia-rahsia tu dalam kelas master IPO. So jadi apa silibus ni? Silibus fundamental analysis advanced dan juga e-learning. Kita belajar macam-macam economic crisis analysis, stock manipulation, yang orang kata goreng-goreng tu macam mana saham yang kita goreng-goreng tu, saham mana yang senang nak digoreng, macam mana nak mengelakkan diri saya daripada dimanipulasi. Ada kita bincang dekat dalam tu. Satu topik khas untuk tu sahaja. So ada yang macam dividend investing, news analysis. Saya tengok tadi ada soalan yang nak tanya pasal news analysis. Kita bincang news analysis selama 1 jam lebih untuk bincangkan yang itu sahaja. Ini adalah antara topik fundamental analysis. Dan topik-topik strategi fundamental advance yang lain lah, seperti Ken Slim, nak beli macam ikut cara Warren Buffett, magic formula investing dan sebagainya. Dan termasuk kajian sektor tu, fundamental analysis advance. So technical analysis advance pula belajar Fibonacci, belajar pasal chart pattern apa, flag lah, rounding bottom lah, pennant lah, semua tu lah. BTST, buy today sell tomorrow, dan buy open sell open. Pun kita ajar intraday. Intraday yang tanya tadi, itu adalah satu topik yang advance. So ada satu topik khas untuk belajar intraday sahaja. Candlestick, moving average pun sebenarnya kita topik yang advance. Ada short term, super short term, berbeza-beza time frame, nak tengok MA yang mana. Kalau saya macam ni nak pakai MA mana, ada dah kat jenis Ichimoku, indikator yang macam oscillator, RSI lah, stochastic lah, buy on breakup, multiple time frame analysis, tengok apa weekly chart ke, monthly chart ke, daily chart ke, 30 minit chart ke, nak tengok yang mana, apa bezanya, Wyckoff, Elliott wave. Ini adalah topik-topik technical analysis advance. Yang T plus screener yang saya kongsikan sebenarnya adalah teorinya adalah satu teori technical yang sebenarnya advance, tapi kita tunjuk penggunaan screener tu yang lebih mudah Tapi kalau nak belajar apa teori di sebalik T plus tu, ada 2 hari topik yang kita bincangkan tentang perkara tersebut. Okey, harganya berapa ribu ni kelas saham ni? Jangan risau kelas kita memang tak masuk akal. Harganya adalah ni harganya. Harganya macam mana? Kelas yang technical advance yang berlambat-lambat tadi, yang berbulan-bulan tu baru habis. Batch yang pertama baru habis. Hanya RM299 sahaja. Belajar sampai nak muntah. Sampai nak muntah semua kita belajar. Technical analysis yang belajar sehari TA level 1 hanya RM69. Fundamental analysis, fundamental analysis ni saya ajar sendiri Yang ini technical TA advance ni boleh jumpa dengan anda, akan berkenalan dengan kita punya CEO sendirilah, ataupun orang yang menghasilkan screener yang anda pakai tu, ada peluang nak jumpa dengan anda. Boleh tanya dia, boleh ada tutorial screener, boleh tanya dia apa, kenapa screener ni, apa maksud dia, apa kriteria dia.
So boleh akan diajar sendirilah oleh Tuan Anas. Fundamental analysis level 1 ni saya ajar setakat ni lah. Yang ni kita bincangkan setakat ni kita buat 3 kali dah 3 kali. Memang kita belajar nak baca annual report tu, kita kongsikan syarikat yang berbeza-beza. So kita dah review beberapa syarikat kebetulan syarikat tu memang perform pula yang kita review kebetulan. E-learning yang saya dah bincang tadi lah, yang topik-topik advance, sector analysis, kita kupas secara mendalam. So dan kita siap, memang Aisam kita ada recently kita bentuk kita punya research team, kita ada researcher kita sendiri dan kita kongsikan dalam sini. Dalam fundamental analysis yang advance. So saya sendiri pun menumpang kasih lah dengan tim researcher punya research adalah saham-saham yang meletup-letup, alhamdulillah. Okay, so IPO RM69. Ni saja. Kalau macam tak nak pening, boleh subscribe terus dengan RM599, boleh dapat semua. Sebab kalau nak ambil satu, harganya jadi RM744. Dan saya boleh jamin lah, saya rasa tak ada dengan apa yang kita bagi ni, dengan bandingkan di luar sana, anda tak jumpa lah harga-harga yang macam 3 angka macam ni, tak jumpa. Okey, macam mana nak subscribe? Pergi ke iSaham macam biasa, pergi ke bawah sekali, anda klik dekat sini lah, klik dekat others ni, klik kat pricing, okey, ni ada package seminar ni. Kalau nak confirmkan balik apa dalam package ni, tengok dalam ni, inilah adalah package dia. Okey, ni adalah package-nya dan boleh subscribe kat mana? Ni klik tambah ni, add to cart ni dan check out lah. Dan klik bayar. Okay, tu je. So kalau nak ambil satu-satu macam mana? Tak nak lah pergi RM500 lebih ni, nak try dululah, nak bayar RM39 kelas FA dulu ke TA dulu RM69, boleh klik kat sini sebelah ni, seminar ni. Ni yang satu-satu, yang ni package, yang ni satu-satu. Klik daftar sekarang. So boleh klik kat sini, klik seminar. Okay, walaupun ada yang macam dah lepas lah tarikh technical advance ni, tak apa, sebab bayar je, nanti akan masuk dalam grup tu, boleh tengok recording yang lepas, dan kalau ada sesi yang live sebelum lepas ni akan join. Boleh terus masuk. Alright, itu tentang ni. Okay, saya itulah okay, saya paste lah ni. Saya paste sikit dekat komen supaya senang nak tekan terus. Alright, seterusnya. Selepas ni dah buka account selepas dah email dah email kelulusan CDS, mana dia buka account CDS, okay, dah dapat dah. Kena bank in dalam account Melaka Security kan? Boleh tak kongsikan platform M+ dan kongsikan apa-apa apa ada? Okay. Okay, soalan dia adalah macam mana nak deposit duit lah, saya rasa. Okay, of course lah, bila kita dah buka account CDS, nak beli saham, kena masukkan duit dulu. Jadi masukkan duit dalam account CDS kita tu, ataupun nama dia trust account. Macam mana nak masukkan duit? Boleh ni, saya tunjukkan di sini lah, isaham.my/deposit. Kita ada bagi tutorial lah. Kita ada bagi tutorial cara nak masukkan duit. Boleh guna FPX. Maksudnya FPX ni macam mana? Yang anda macam selalu beli barang online tu, boleh pakai Maybank to You, CIMB Click, RHB Now dan sebagainya. Tapi kalau pakai FPX ni, dia masuk boleh immediately duit tu available dalam account kita. Almost immediately lah. Tapi syarat dia kena deposit yang FPX ni minimum RM1,000. Kalau nak try masuk, saya nak masuk 600 dulu, nak masuk 700 dulu, boleh pakai manual transfer. Ini cara-cara dia. Masukkan ke dalam, transfer duit ke dalam bank account M+. Kita ada account dekat Maybank, CIMB, Public Bank, UOB. Transfer kat sini, screenshot. So ikut follow je step ni. Ini cara nak masukkan duit. Okay, kemudian soalannya adalah, mungkin dia tanya lagi, apa yang ada dekat dalam M+ ni? Macam mana nak tengok? Mungkin nak tengok platform. Semalam saya tak tunjukkan banyak sangat. So kalau nak berkenaan platform ni, kita ada kongsikan dekat dalam dekat dalam grup iSaham Live. Okay, sekarang ni semua orang boleh join. Yang ni. So kita ada satu kelas yang percuma juga yang kita buat hampir setiap minggu, tapi minggu ni busy sikit, tak sempat buat. Tapi boleh join lah. So iSaham Live ni kita tak padam. Maknanya rekod tu ada. So kita ada kongsikan cara nak gunakan platform dekat dalam tu. Macam mana nak join? Okay, syarat nak join grup yang percuma ni, nak belajar percuma ni, syarat dia satu je. Anda buka Facebook. Okay, buka Facebook. Mesti ada Facebook lah. Tapi kalau tak ada Facebook, macam mana nak dengar sesi ni kan? Mesti ada Facebook kan? Okay, buka Facebook.
Cari ni, cari page iSaham dulu. Syarat yang pertama, pergi page iSaham. Yang ini, yang ada lambang iSaham ni. Klik kat sini. So, anda kena like 5, at least 5, sekurang-kurangnya 5 post terkini iSaham kena like. Like ni, power lah kelas ni. Like. Like. Komen yang murni-murni. Like, comment, share. At least 5. Lepas tu bila kita dah like tu, barulah kita pergi ke dah like, dah cukup syarat yang pertama, pergi cari grup iSaham Live. iSaham Live yang ini sekarang ada 10,100 orang dekat dalam ni. Klik request untuk join grup ni. Tapi kena cukup syarat dulu lah. Like 5 dulu, lepas tu klik request to join. Bila kita approve. Tapi kita tak approve setiap masa. Mungkin bila anda apply sekarang ni, mungkin bila dah nak dekat sesi live dan seterusnya ni, baru kita approve. Jangan pening-pening kepala lah, macam kenapa tak approve lagi. Kita akan approve in bulk dalam grouping. So boleh tengok lah, bila dah approve nanti boleh tengok sesi-sesi live yang sebelum ni. So ada kita kongsikan cara penggunaan platform dekat dalam ni. Alright. Panduan untuk trade menggunakan news dan sentiment. So ini ada topik dalam e-learning dengan fundamental advance tapi saya bagi gambaran sedikit. Okey, kalau kita nak membeli saham ataupun nak menjual saham, nak bergantung kepada news dan sentiment. News dan sentiment ni biasanya lambat. Faham tak? Biasanya dah lambat. Jadi kalau kita nak, sebab tu adalah satu pepatah dalam dunia saham yang mengatakan buy on rumors, sell on news. Maknanya bila news dah keluar tu memang dah agak lambat. Sebab apa? Sebab ada orang yang lain yang dah tahu awal. Orang dah tahu awal. Sebab tu kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang news ni positif, syarikat ni dapat projek kot, tapi kenapa harga saham turun? Sebab mungkin orang-orang yang dah dapat info, dia dah beli awal-awal, bila news keluar, kita retailer yang lain ni baru nak beli, orang yang dah beli awal tu dia start menjual. Maka bila news keluar dia jadi turun pula. So kalau ada beberapa news yang macam orang memang tak tahu, tak ada siapa yang pun tahu, itu kadang-kadang barulah dia meletup naik. So cuma kenapa saya komen itu secara asasnya, tapi news dan sentiment ni dia risky lah sebenarnya. Walaupun ikut logiknya memang sepatutnya tak berisiko, tapi sebenarnya dia agak berisiko. Dan sebab tu kalau kita belajar technical analysis, benda tu kita dah nampak dekat dalam chart. So kita dah nampak dekat dalam chart. Contoh so kalau strategi yang macam biasanya, sebab tu ada screener-screener yang orang nak detect jerung lah, nak mencari apa dan sebagainya, nak cari mana yang orang volume banyak masuk. Kita ada satu screener ni, follow the volume. Contoh, follow the volume, screener premium kan. So ini adalah nak mencari saham mana yang orang berbondong-bondong beli. Dan biasanya news tak ada pun lagi. Biasanya tak ada news lagi. Tak ada news yet. Okay, itu adalah biasanya. So kadang-kadang lepas news keluar, harga tu dah beli. So ini adalah antara strategi. Sebab tu kalau kita belajar technical analysis, kita boleh discount everything. Semuanya dah price in. Berita yang baik, berita yang tak baik, selalunya dah price in, dah nampak dah dekat dalam chart. Contoh apa Contoh tak boleh nak bagi contoh tak tahu, tak nak bagi contoh apa. Contoh. Okey lah, kita cakap glove lah. Glove ramai peminat glove kosan dan sebagainya. So contoh pada waktu ni so isu dia adalah contoh dalam, kalau anda perasan kalau anda biasa baca lah business news dekat DH ke ataupun dekat The Star ke, kat mana-mana so bila kita cakap dari segi market, tengok KLCI lah. Tengok KLCI. So kita cakap sentimen KLCI dulu sebelum kita masuk pada saham. Kita punya kawan-kawan, mungkin ada reporter dekat sini. Saya berkawan saya seorang reporter di Edge. So contoh kalau kita ada kawan-kawan yang memang kerja dia menulis berita-berita berkaitan dengan bisnes ataupun saham lah, berkaitan dengan saham. Dia apa je pun dia memang kena tulis. So memang diorang akan, mereka ni akan find a reason lah benda yang terjadi. Contoh bila market kita jatuh ni, so kenalah ada jawapan. Jadi keluarlah berita-berita yang mengatakan macam-macam. Yang kelakarnya, sebab tu zaman period ni yang kelakarnya, the funny thing is setiap hari memang beritanya berkaitan dengan COVID-19. So contoh bila
bila market tu jatuh, dia kata wah COVID-19, PKP, slow, orang takut. Bila market naik pun sebab COVID-19 juga. Oh, sebab saham glove, ramai orang minat, so glove pun naik. Benda yang sama, tapi hari-hari ni cakap lain, esok cakap lain. Sebab apa? Sebab itu adalah kalau ni memang nak ceritakan a story je, nak menceritakan a story. Jadi kalau kita nak bergantung kepada news dan sentimen semata-mata, itu adalah agak lambat. Kalau setakat nak mencari jawapan, okey. Tapi kalau nak membuat keputusan untuk buy and sell, saya tidak galakkan untuk kita buat keputusan membeli dan menjual berdasarkan sentimen ataupun news. Dia agak bahaya lah, agak bahaya. Itu yang selalu terciduk. Selalu yang terciduk sebab kita biasanya bila news sudah keluar tu di kompang-kompangan tu kita dah lambat, dia dah naik banyak dah. Dia naik banyak. Contoh ni lah kata. Contoh ni kita ambil satu saham Iris. Contoh Iris. Contoh. Ini adalah ini adalah contoh yang baik. Okey, bukan contoh yang baik. Okey, contoh yang baik lah sebab adalah satu rumor circulated yang mengatakan ada satu kontrak. Kontrak ni betul. Kontrak yang immigration tu yang berbilion-bilion ringgit sebelum ni, yang Prestarian dapat, lepas tu cancel, lepas tu retender balik. So sekarang ni orang meneka-neka, siapa yang agaknya dapat? Siapa yang agaknya dapat? Siapa yang agaknya dapat? Projek tak dapat lagi tau. Projek tak dapat lagi dan belum tentu dapat lagi, tapi orang dah macam buat prediction, dah buat sentimen yang kata tantang Iris dapat, tantang MyEG dapat, tantang Hitech Padu dapat. Harganya dah gerak daripada 10 sen ke 40 sen. So projek tak dapat lagi. Dalam teknikal kalau kita beli besar, kita dah nampak entry dah masuk dah. Itu yang ada, yang tadi dah tahu lah, market everything. So cerita-cerita tersebut dah masuk dekat dalam chart, dia dah nampak. Dengan ni volume apa pun tak ada kan. Orang beli, banyak orang beli, banyak orang beli, banyak orang beli. Ada banyak jugalah tapi ini saya cakap tentang diri saya. Cara saya memilih lah masa saya buat broker tu. Saya buka account M Plus ni in fact sebelum saya berkenalan dengan iSaham lagi sebelum iSaham decide untuk jadi remiser dengan M Plus, saya dah buka M Plus. Okay, macam mana saya buat pemilihan dulu? Masa tu saya pilih apa? Of course lah, kita antara kriteria yang kita nak tengok adalah brokerage fee. Kriteria yang mana? Saya pilih yang paling murah lah. Mesti saya cari yang paling murah. So M Plus adalah antara yang paling murah. Itu kriteria. Kriteria saya satu je, settle. Sebab dari segi platform, dari segi ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Platform interface berbeza-beza. Cuma platform ni untuk kita jual dan beli sahaja. Tapi setiap platform pun dia ada chart dia. So contoh tapi sekarang sejak ada iSaham saya dah tak tengok lah ni. Tapi kalau nak di M Plus pun ada. Ni kalau nak cari maklumat tentang financial ada di M Plus. Nampak ke? Tak nampak sebab window lain. So kalau nak cari maklumat tentang nak tengok chart di sini pun ada technical analysis, ada. Platform ni ada sediakan. Tak nampak sebab dia buka window lain. Tapi ada. So itu adalah kriteria-kriteria yang tak tengok. Tapi kalau saya tengok satu benda je, brokerage fee. Brokerage fee. Sekarang kalau kita tengok lah, satu sebab kita belajar syariah kan. Satu, make sure dia ada sediakan account syariah. Dan yang kedua, make sure murah lah. Itu je. Sebab tu saya pilih M+. So kalau nak tengok perbandingan sendiri, nak tengok dapat gambaran, boleh pergi kat sini, i3investor.com, i3investor.com. Klik dekat bendera Malaysia ni. Mana bendera Malaysia? So dia ada comparison dekat dalam ni lah. Kalau nak tengok comparison, nak dapat idea. So klik dekat mana dekat dalam pun tak buka. How to invest, brokers comparison. So dia ada compare lah. Ni brokerage, tengok Affin Hwang 0.7%, M Plus 0.08%, bukan 0.8 0.08. So ni antara yang termurah di pasaran lah. Sebab tu saya buka account dengan M Plus online. Jadi kalau nak study boleh tengok dekat sini. Ni layer yang pertama, broker. Layer yang kedua apa? Layer yang kedua tengok remiser pula. Sebab remiser dia memang bagi nilai tambah yang berbeza-beza. Ada yang kata buka lah dengan saya, nanti kita boleh tertarik sama-sama. Ada yang kata buka lah dengan saya, nanti kita boleh, saya bagi e-book percuma. Buka dengan saya bagi video YouTube. Buka lah dengan saya bagi WhatsApp group. Buka dengan iSaham, nah, ambil screener software anda pakai sendiri. So seolah-olah you are communicating directly dengan Anas macam tu. Contoh dia kata Anas dia pakai strategi BTST,
Jadi tanya, hari nak beli apa? Hari nak beli apa? Live dah boleh tengok. Nak beli BTST ni dah ada dah ni. Kan senang daripada nak tanya orang, nak tanya orang. Ini dah tanya. Okey. Kalau nak tanya lagi, ni jarang saya cerita Salah satu premium juga. Kalau klik kat sini, diri saya punya profile ni, saya tengok premium access saya Okay, ni screen premium. Kita ada reminder bot ni. Jarang lama dah saya tak cerita ni. Reminder bot ni sama ni. Kalau nak bercakap juga, nak tanya pendapat, nak dapat second opinion, boleh tanya robot. Reminder bot. Seolah-olah kalau anda nak buka reminder lain, mungkin kata reminder lain tu saya boleh jumpa dia, boleh tanya-tanya dia. Ini so Anas buat apa? Inilah menggantikan diri dia. Gunakan robot ni, tanya robot. So tu nak tanya pasal saham, tanya. Contoh esok nak beli apa nak beli saham apa yang okey, tanya soalan, send. Terus dia jawab. Saham yang saya syorkan adalah Unisem, TH Plantation, MPI, SCIB dan Comac. Sebab apa? Sebab dia pilih berdasarkan profil. Sebab saya punya profil, saya set, saya ni mid-term dan very aggressive. Jadi dia terus recommend saham-saham yang nature-nya macam tu. Contoh, saya ada beli saham apa? Katalah saya ada beli Iris kata. Iris nak hold lagi ke macam mana? Dia jawab. Okey, untuk pelabur jangka masa pendek, kalau anda short term, dia kata jual. Sebab dah short term dah tak ada dah tak ada trend short term dah tak ada. Dan tunggu sampai harga pecut balik baru masuk dengan volume. Tapi kalau anda adalah mid term, boleh hold lagi. Dia kata ingat pesanan coach, cut your losses and let your profit run. Stop loss yang disarankan adalah 33 sen. So kan senang, boleh je tanya soalan-soalan yang dekat dalam ni. So ni adalah reminder bot yang kita sediakan. Okay, so itu antara yang kita sediakan lagi dan kita memang non-stop lah, masih lagi keep on improving ataupun mencari strategi-strategi yang lain, screener-screener yang lain untuk anda jugalah. Itu kelebihan kita di dalam iSaham ni. Okay, apa kaitan volume? Kau apa dah? Dah 10.20 10.20 macam mana ni? Dah lebih masa dah ni. So sekarang ada 160 orang. So kita punya support, kita ambil berapa? Support viewer kita adalah 150 So selagi support viewer 150 tak pecah, saya akan teruskan untuk jawab soalan-soalan yang baki ni lah, insyaAllah So kita tengok support tu. Tapi kalau tiba-tiba viewer berkurang bawah 150, kita stop terus sebab dah lebih masa dah. Okay, apakah kaitan antara volume dan harga? Bagaimana volume mempengaruhi harga? Kenapa harga jatuh atau naik banyak tapi volume tak ada? Okay, so kita kena faham yang ni volume dengan harga tu dia berbeza. Okay, kita kembali kepada asas yang ni lah, katalah contoh ni saham Rubber X kan. Okay, kita kena tengok satu bila dia bukannya semestinya harga naik mesti volume yang banyak akan menyebabkan harga naik banyak. Tak semestinya. Tidak semestinya. Tidak semestinya volume yang banyak menyebabkan harga naik banyak. Dia bukannya berkait macam tu. Volume berdasarkan apa? Volume berdasarkan berapa transaksi jual dan beli yang berlaku pada waktu tersebut. Boleh jadi macam contoh saham-saham yang macam sen-sen boleh jadi PHB. Top volume contoh PHB Saham yang berharga berapa sen ni? 3 sen, 2 sen setengah ni, kalau tengok volume dia adalah 1,300. Ini average volume. Sekali tengok satu transaksi yang beratur ni. Yang beratur ni. Berapa ni? 398 880 1.8 juta volume. Yang beratur nak beli 2,5, ada 1.6 juta volume. Lot 1.6 juta lot yang beratur nak jual pada ni. Jadi transaksinya banyak, volumenya tinggi, tapi harga tak gerak pun. Dia berbeza So maknanya volume yang banyak bukan bermaksud akan menyebabkan harga naik tinggi. Bukannya kaitannya seperti itu. Dia adalah perkara yang berbeza. So yang naik tinggi yang banyak tu, kadang-kadang volume sikit je boleh naik banyak. Macam mana? Contoh, kalau yang Q-nya tak banyak, tak tinggi. Contoh kita tengok contoh kita ambil yang top gainer lah. Katakan
Ni kebetulan volumenya banyak. Tapi kita ada tak top gainer yang volumenya tak banyak? So katalah contoh. Okay lah, saya ambil lah Vitrox satu. Okay, nampak tak? Yang ini yang beratur kan 5 lot, 26 lot, 2 lot, 10 lot. Jadi kalau ada orang yang makan ni, beli 5 lot, beli 26, beli 2, beli 10. Jadi harga dia terus naik berapa tangga ni? 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh naik tangga. Sebab volume yang beratur tak banyak. So boleh jadi macam tu. So kena faham konsep ni so supaya tenanglah kehidupan kita Cuma ada orang yang menggunakan volume dalam kriteria pemilihan saham dia. Sebagai contoh, so bila harga saham naik tu, dia kata naik tu tak semestinya okey. Dia nak confirmkan dengan kenaikan tu mesti datang dengan volume yang tinggi. So ada teori teknikal yang menggunakan strategi yang seperti itu. Sebab dia ada dua yang berbeza. Itu cuma digabungkan saja. Alright. Okay, screener percuma iSaham yang sesuai untuk beginner. Ni saya dah jawab Miza saya dah jawab. Saya dah kongsikan banyak kali Saya to be consistent, antara yang anda boleh tengok kalau berkaitan dengan teknikal, fundamental kita dah kongsikan berapa semalam? Kita kongsikan 3 kan. Kalau fundamental boleh tengok ni. Fundamental score yang tinggi ataupun yang banyak institution pergi dan institution beli, dan dalam masa yang sama iSaham score ini berkaitan dengan fundamental dan iSaham skornya tinggi, ataupun saham yang 40 tahun pula, 10 tahun ataupun 40 kuarter dia tak pernah mencatat kerugian walaupun satu kuarter pun yang berturut-turut ada kat sini. Yang berkaitan dengan teknikal, boleh gunakan T Plus screener. Kenapa T Plus ni advance tapi saya cadangkan untuk beginner tengok sebab dia dah ada guideline kat sini, dah ada paras cut loss. Kalau tak menjadi cut loss kat sini. So kat lepas ni jaga paras ni, paras cut loss kita dah ada siap-siap dah. Jadi itu yang mudah. Atas sebab tu saya recommend ni untuk beginner yang percuma. Simple uptrend kalau nak mencari saham-saham yang uptrend. Ini berdasarkan apa yang kita dah belajar. Kita belajar cari saham-saham yang uptrend dan beli dekat-dekat dengan support. Cuma tak ada guide lah. Tak ada guide entry dia. Entry kena aplikasikan sendiri apa yang kita dah belajar. Check saham tu, tengok support dia dekat mana, entry berhampiran dengan support. So ini yang percuma. Yang percuma. Okey, tu 158 orang. Okey, apakah maksud ni cakap pasal T Plus apakah maksud angka dalam laju T Plus dalam T Plus screener? Boleh ke jadi strategi untuk beli dan jual? Okey, jawapannya boleh. So kita tengok sikit lah apa angka dia. Apakah angka-angka dalam lajur bukan kat sini. T Plus. Tengok lagi sekali. Okey, apa yang ada kat dalam ni? Okey, ini nama saham. Nama-nama saham. Okey, last price ni adalah harga terkini saham tersebut. T Plus, ni T Plus berapa ni? Ini adalah hari yang keberapa lah selepas kenaikan yang tinggi. Kenaikan yang tinggi, maknanya kalau T Plus 3 ni, maknanya 3 hari selepas hari kenaikan. Okey, kita recap balik. Ni berdasarkan teori apa? Secara mudahnya kita simpankan. So T Plus ni dia scan saham-saham yang naik banyak. Okey. Naik hari dia naik banyak tu dipanggil T0. Hari T0 harga naik banyak. So biasanya lepas naik banyak tu dia akan disusuli dengan penurunan. Ni maknanya sehari selepas naik banyak tu dipanggil T plus 1. T plus 1. Hari kedua tu dipanggil sebagai T plus 2. Dan seterusnya lah. So teorinya kata dia akan berehat sedikit. So selalunya lepas tu baru dia akan susuli dengan kenaikan yang seterusnya. Tapi kadang-kadang tak semesti 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Ada yang banyak sampai 12 hari rehat dia. Ada yang banyak Cuma kalau kita nak tengoklah yang dekat T plus 3, 4, 5 lebih kurang macam tu. So tengok yang sekitar macam tu. Kalau yang macam 2, 1 ni maknanya standby lah. Standby lebih kurang macam tu Max entry ni adalah jangan masuk lagi tinggi daripada ni. Sebab apa? Kita tak nak kita terperangkap lah. Tapi kadang-kadang ada orang kata tapi saya tengok yang macam kata ni dia naik terus je. Itu faham Kita tengok teori macam kita kata, teorinya selalunya macam ni. Tapi kadang-kadang ada saham yang T0 dia macam ni. T1 sepatutnya dia dip. Ada yang tak toleh belakang, terus naik.
terus naik. Ada yang macam tu. Kalau yang macam tu, kita tak dapat lah beli. Tapi ingat, strategi kita beli yang macam buy on dip macam ni, strategi yang selamat. Biar lambat asal selamat. So kalau dia retrace ke arah dekat-dekat dengan support ataupun cut loss point ni, iaitu yang ini, cut loss point ni adalah support dia. Kalau nak entry, dekat-dekat dengan sini. Kalau dia pecah bawah ni, maknanya T plus dia tak menjadi. Cut loss. Cari yang lain. So TP1 pula, ni kalau dia menjadi, lepas ni kalau dia teruskan kenaikan, ikut teorinya, ini resistance kita lah. Dia akan pergi ke RM1.20. Kalau dia terus naik lagi, akan pergi ke target price yang kedua, RM1.31. Ataupun kalau dia betul-betul pergi, boleh pergi ke target price yang ketiga, RM1.59. Itu cara ni. Remarks entry ni maknanya, kalau harga dia di bawah, masih lagi dalam range yang cantik, dia akan keluar remarks entry lah. Kalau contoh, kalau dia lebih daripada maximum entry tu, dia akan keluar macam ni. MGB ni harga sekarang 74 sen, tapi kita kata maximum entry adalah 73 sen. Dia dah 12 hari dah dia retrace. Maknanya dia dah harga sekarang lebih tinggi daripada harga maximum price kita tu. Maknanya jangan masuk. Which is tak selamat lah. Maknanya dia dah terbang. So jangan, walaupun kita selalu terpanggil nak ambil saham-saham yang di pucuk ni, tapi jangan sebenarnya biasanya kita tengok macam glove lah, ataupun saham-saham macam ni lah, contoh teknologi pun sama masa sangat ni kan, masa tengah dia turun ni, semua orang macam boleh pergi lagi ke? Tak berani lah nak masuk, tak nak lah. Orang suka bila masa-masa macam ni, hijau, Marubozu masuk time-time ni lah yang tersangkut di pucuk, time-time ni lah tersangkut di pucuk, time-time ni lah tersangkut di pucuk, time-time ni lah tersangkut di pucuk. Sebab tu kita kena tukar sedikit. Gunakan strategi yang buy on dip ni, lebih selamat, lebih tenang. Masuk dekat sini, kalau tak menjadi, cut loss kat sini, tak apa, at least rugi sikit. Daripada kita masuk dekat sini, turun lagi lah, tak apa, ni fundamental bagus ni, lalas terciduk. Tu so elakkan diri kita daripada terciduk dalam saham. Okay, tu masuk T plus. Perlukah set setiap hari harga yang hendak dibeli dan dijual? Okay, kalau ada masa, kita faham ramai yang part time, bekerja dan sebagainya. Kalau mengikut strategi yang kita belajar ni, kita tengok macam style macam midterm lebih kurang macam tu, sebenarnya tak tengok hari-hari pun tak apa. Maknanya, tapi cakap ialah macam ni nanti tengah-tengah kerja tu kat sebelah tengok je. Padahal strategi midterm ni, tengok naik turun. Itu memang manusia memang biasa macam tu. Tapi seeloknya tak boleh tengok. Tapi kalau nak buat keputusan, macam kita balik kerja malam-malam ke, ataupun pagi-pagi ke sebelum pergi kerja, so spend masa dalam 10 minit, tengok saham-saham kita, tengok. Sebab bila harga dia bergerak, kadang-kadang supportnya pun dah berubah. Jadi contoh, masa kita beli tu kat sini, dah naik lah. So kita tentukan support yang baru. So itu je tujuan untuk kita tengok, revise lah. Dalam masa sehari sekali pun boleh. Kalau tak boleh pun seminggu sekali pun masih lagi okey, kalau kita ikut strategi midterm. Okey, iSaham versi dark mode. Ini apa ni? Ini bukan soalan saya rasa nak request. Okey, kalau anda ada macam nak request apa-apa, contoh nak request screener, ada tak screener yang macam ni? Ada tak? Boleh tak bagi screener yang macam ini, tiba-tiba hari dia macam ni, yang macam ni? Ataupun nak request feature-features yang macam ni, kita mendengar. So anda boleh kat mana Sekejap. Kat mana? Okey, nanti saya pastekan dekat kejap. Saya cari. Saya pastekan dekat mana anda boleh bagi cadangan lah. Bagi cadangan untuk nak request macam tu. So ada cadangan sekejap saya cari. Okay, so maksudnya okey, sekejap. Maksudnya kalau ada apa-apa cadangan macam ni, so saya bagi link kan tu, tapi anda kena jadi ahli iSaham dululah login, make sure anda login dan submit request anda dekat situ. Saya pastekan link dah dekat komen tu Mana kat dalam ni, klik kat sini iSaham feature request ni. So nama bagilah cadangan, tajuknya apa? Dark mode. Gitu.
boleh tak buat iSaham versi dark mode? Sebab saya curi-curi buka masa kerja. Takut bos nampak. So bagilah hujah-hujah dan sebagainya. Dan kemudian tengoklah urgent ke ataupun kategori apa. So kategori apa, kalau ada bug ke ataupun cadangan untuk apps ke, screener ke, sektor ke ataupun yang lain-lain, dan beli keutamaan tu. So rasa-rasanya macam low, medium ataupun high. Kemudian kita akan pertimbangkan. Bukannya bermaksud semua request yang anda minta ni akan dibuat, bukan bermaksudnya macam tu. Tapi sebab kita sediakan satu channel khas lah. Kalau siapa-siapa nak bagi cadangan, nak menambah baik iSaham ni, kita terima. Sebab iSaham sekarang ni pun dengan screeners kita yang ada pun, kita memang develop disebabkan oleh user sendiri yang minta pun. Ada banyak screener yang ada pun sebab user yang minta. Saya pun ada minta beberapa kat dalam tu, yang cadangan yang saya sendiri buat. Tengok sebenarnya apa ni. Okay. Maknanya pun belum diambil tindakan. Saya punya cadangan pun tak ambil tindakan. Maknanya tim akan tengok mana yang penting, mana yang dia akan dahulukan. Kalau rasa macam bermanfaat, dia akan beri perhatian lah. Sebab kita ada banyak penambahbaikan yang kita nak buat sekarang. Okay, settle lah. Alhamdulillah settle semua soalan. So kenapa viewer bertambah pula Dah habis lah. Alright. Okay, so terima kasih saya rasa kerana meluangkan masa. Saya harap saya dapat jawab semua soalan. Minta maaf lah tak dapat jawab soalan-soalan yang live anda tanya dekat komen ni, sebab metodologi kita untuk yang Q&A ni memang macam tu. Jadi make sure minggu depan kalau kita continue buat lagi sesi bonus yang macam ni, anda boleh datang lagi. Sebab kadang-kadang ada soalan-soalan yang berbeza. So make sure tanya dekat dalam poll tu dan upvote. So upvote dekat dalam tu. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa malam Isnin anda. Semoga esok market kita rebound dengan jayanya, dan kita mendapat keuntungan yang apa ni, yang luar biasa banyaklah dalam pelaburan saham dan berkat. Yang penting diberkati. So selamat datang sekali lagi ke dalam dunia pelaburan saham. Make sure buka akaun CDS bersama iSaham, supaya dapat manfaat yang kita boleh bagi. Dan terima kasih kerana menyokong iSaham selama ni. Dan kalau anda rasa sesi-sesi yang kita buat webinar asas iSaham ni baik, dan ada kawan-kawan ahli keluarga kita yang boleh dapat manfaat daripada tu, jangan lupalah untuk kongsikan, share lah kepada kawan-kawan. Bila kita buat untuk pengambilan batch yang ke-13, insyaAllah minggu depan kita buatlah hari Sabtu batch yang ke-13. So kalau anda nak join lagi sekali pun boleh, tidak ada masalah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menempuhi minggu yang baru esok. Jumpa lagi di sesi yang lain.